Nurul Izzah bakal buat laporan polis berhubung isu hantaran fitnah terhadap dirinya. PDRM terima 3 laporan berkait ugutan bunuh daripada Nick Allen. Bekas Menteri Undang-Undang kritik respon UMNO berkenaan cadangan pindaan perlembagaan. Rakyat Kelantan mahu syiar Islam ditegakkan di negeri mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi petang 12 Februari 2024 bersamaan 2 Syakban 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Nurul Izzah Anwar akan membuat laporan polis terhadap kenyataan berbau fitnah yang dilemparkan terhadap beliau. Difahamkan beliau telah menerima satu kiriman hantaran di laman sosial Facebook yang tidak benar terhadapnya pada Sabtu. Sebelum ini, seorang pengguna Facebook telah memuat naik satu hantaran berunsur fitnah terhadap Nurul Izzah yang mengatakan bahawa beliau telah dilantik sebagai penasihat agensi pelaksanaan ekonomi dan koordinasi strategik nasional serta menerima gaji sebanyak RM35,000. Bukan itu sahaja, hantaran berkenaan turut menyatakan Nurul Izzah dibekalkan 2 kaki tangan dengan gaji antara RM5,000 hingga RM20,000. Tegasnya, tindakan menyebar maklumat palsu dan fitnah adalah pelanggaran di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Satu nota Jemaah Menteri mengenai agenda pembangunan semula Gaza akan dibentangkan kepada anggota Kabinet tidak lama lagi. Ia bagi mendapatkan pertimbangan mengenai pelibatan Malaysia dalam usaha membangunkan semula wilayah bergolak itu. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, nota Jemaah Menteri itu akan memuatkan cadangan pembinaan sebuah hospital ihsan di Gaza yang melibatkan 150 katil yang akan dimajukan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Difahamkan nota itu juga akan menyebut mengenai pembangunan semula Gaza dan agenda Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM serta secara menyeluruh. Beliau juga berkata Malaysia telah menjanjikan RM100 juta bagi Gaza dan sehingga ini RM20 juta telah dilaksanakan. Sementara itu, Presiden MAPIM Muhammad Azmi Abdul Hamid berkata usaha pembangunan semula Gaza akan dimulakan pada bulan Ramadan nanti. Kenyataan pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin disangkal Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Rawa bahawa sejumlah perbuatan yang bertentangan dengan Islam tidak lagi menjadi kesalahan di Kelantan susulan pembatalan 16 peruntukan dalam enakmen jenayah syariah di negeri itu. Itu kerana undang-undang bagi menangani kesalahan berkenaan sudah ada di peringkat persekutuan. Terdahulu, Muhyiddin mendakwa keputusan Mahkamah Persekutuan itu bermakna perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam seperti menawarkan perkhidmatan maksiat, berkhalwat, sumbang mahram dan minum arak tidak lagi menjadi suatu kesalahan bagi umat Islam di negeri Kelantan. Beliau juga berkata, jika ada mana-mana pihak yang mencabar kedudukan undang-undang syariah di negeri lain, ia juga akan diisytiharkan sebagai tidak sah berdasarkan duluan yang telah ditetapkan mahkamah. Antara peruntukan yang dibatalkan dalam keputusan itu ialah mengenai pemusnahan dan mencemarkan tempat ibadat Seksyen 11, liwat Seksyen 14, persetubuhan dengan mayat Seksyen 16, persetubuhan dengan bukan manusia Seksyen 17 dan gangguan seksual Seksyen 31. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Alauddin Abdul Majid mengesahkan sebanyak 3 laporan daripada Peguam Nick Allen Zurina Nick Abdul Rashid berhubung ugutan jenayah dan bunuh yang diterimanya dalam media sosial susulan tindakannya memfailkan petisyen
di Mahkamah berkaitan enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Katanya, siasatan dilakukan mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Satu kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara untuk arahan lanjut manakala dua lagi masih dalam siasatan. Beliau juga menasihati orang ramai agar tidak mengeluarkan kenyataan berunsur ugutan di media sosial kerana mereka boleh disiasat mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Nick Alin Zurina ketika menjadi tetamu di sebuah program mendedahkan menerima banyak ugutan jenayah termasuk mahu disembelih susulan tindakannya mencabar peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 di Mahkamah Tinggi Persekutuan. Bekas Menteri Undang-Undang Datuk Zaid Ibrahim membidas UMNO berkenaan cadangan pindaan perlembagaan dibuat susulan pembatalan 16 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Beliau mempersoalkan sekiranya pemimpin UMNO memahami bahawa Malaysia bukanlah sebuah negara teokrasi, sebaliknya berlandaskan undang-undang sivil. Katanya, sebelum kes Nick Alin, adakah pemimpin-pemimpin UMNO ini tahu sejak 1957 bukanlah sebuah negara teokrasi tetapi negara dengan undang-undang sivil. Ini bermakna bukan semua hukum agama perlu dijadikan undang-undang. Undang-undang sivil adalah sumber utama undang-undang dalam mentadbir negara ini. Katanya, sistem syariah adalah untuk undang-undang peribadi tetapi badan undang-undang umum bukan undang-undang agama. Kerajaan khususnya Kementerian Dalam Negeri KDN dan Polis digesa mengambil tanggungjawab menguatkuasakan Undang-Undang Persekutuan berkaitan 16 peruntukan kesalahan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Itu antara desakan pakar perlembagaan Profesor Madya Dr. Muhammad Fathi Yusof susulan keputusan Mahkamah Persekutuan pada 9 Februari lalu membatalkan 16 kesalahan syariah terbabit. Katanya, kerajaan juga perlu segera mewujudkan satu mekanisme penyelarasan penguatkuasaan jenayah antara pihak-pihak berkuasa agama dan polis. Ia agar keputusan kes Nick Alin tidak menyebabkan wujud kelompangan dalam penguatkuasaan undang-undang berkaitan kesalahan jenayah yang digugurkan dari enakmen jenayah syariah dan kesalahan-kesalahan lain yang wajar ditangani secara bersama. Profesor Madya Undang-Undang Pusat Polisi Perdana, Fakulti Teknologi dan Informatik Razak, Universiti Teknologi Malaysia UTM itu turut menggesa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI. Beliau berharap MKI bertindak lebih pantas dan bertanggungjawab dalam usaha memartabatkan undang-undang Islam di negara ini termasuklah dalam menangani implikasi keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Nick Alin. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berkata, semua pihak perlu bersikap adil bukan sahaja kepada kerajaan kepimpinan PAS di Kelantan tetapi keseluruhan majoriti rakyat yang mahukan syiar Islam ditegakkan di negeri mereka. Oleh itu, perkara yang melibatkan undang-undang Islam tidak boleh diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan tetapi diserahkan kepada Mahkamah Keadilan Rakyat. Menurutnya, enakmen Kod Jenayah Syariah Kelantan 2019 adalah manifestasi kehendak majoriti rakyat Kelantan yang telah memilih kerajaan Islam pimpinan PAS dalam 8 pilihan raya umum secara berturut-turut. Beliau berkata demikian bagi merujuk kepada keputusan Mahkamah Persekutuan pada Jumaat lalu yang telah mengisytiharkan 16 daripada 18 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 adalah terbatal dan tidak sah. Sebelum ini, Peguam Nick Alin Zurina Nick Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman memfailkan petisyen terhadap Kerajaan Kelantan. Panel 9 hakim yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara
Tun Tengku Maimun Tuan Mat membuat keputusan itu selepas membenarkan petisyen dikemukakan seorang peguam Nik Alin Zurina Nik Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman selaku pempetisyen bagi mencabar 18 peruntukan enakmen tersebut. Sekian sahaja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.